Sungai Johor merupakan pusat pemerintahan terpenting selepas kejatuhan Kesultanan Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511. Sepeninggalan pemerintahan Kesultanan ini, banyak terdapat kesan-kesan sejarah di sepanjang Sungai Johor. Di antaranya ialah makam-makam sultan dan pembesar, kota-kota dan kubu pertahanan serta bekas tapak istana. Bagi memberi kefahaman kepada masyarakat mengenai sejarah Kesultanan Johor, khususnya yang pernah bertapak di sepanjang Sungai Johor, ia perlu diperkenalkan kepada generasi muda, terutamanya seawal di peringkat persekolahan. Oleh itu, Yayasan Warisan Johor dengan kerjasama Jabatan Muzium dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor telah menganjurkan sebuah program mengenali arkeologi Sungai Johor 2015 Fasa 1 yang melibatkan 40 pelajar mewakili 18 buah sekolah terpilih dari Pasir Gudang. Program yang diadakan selama 3 hari di daerah Kota Tinggi itu melibatkan kawasan-kawasan peninggalan sejarah, antaranya Kampung Makam, Kampung Kelantan, Kampung Pancur, Kota Seluyut dan Kampung Johor Lama. Makam Laksmana Bentan. Laksmana Bentan atau nama sebenarnya Megat Sri Rama berasal dari Kepulauan Riau dan berkhidmat ke bawah Duli Sultan Mahmud Shah II yang turut berpindah dari Riau ke Kota Tinggi pada suatu masa dahulu. Beliau merupakan Ketua Angkatan Laut dan merupakan orang kepercayaan baginda Sultan untuk memenangi lanun di perairan Sungai Johor. Sebuah peristiwa tragis telah berlaku pada zaman itu di mana Laksmana Bentan telah menikam Sultan Mahmud Shah II yang membunuh isteri Bentan, Dang Anom, di atas julangan hambanya sewaktu baginda hendak menunaikan solat Jumaat. Beliau turut terbunuh akibat terkena lontaran keris dari baginda Sultan dan baginda bersumpah 7 keturunan Bentan akan muntah darah apabila jejakkan kaki di bumi Kota Tinggi. Laksmana Bentan telah dikebumikan bersebelahan makam isterinya di Kampung Kelantan. Kampung Makam. Asal nama Kampung Makam ialah Kota Tinggi. Pada zaman pemerintahan Temenggung Ibrahim, nama Kota Tinggi diambil bagi menamakan bandar Kota Tinggi yang ada sekarang, yang mana pada zaman dahulu tempat ini hanya sawah dan paya. Okey, di kompleks makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang ni terdapat sebanyak 15 buah makam. Yang terdiri yang paling utama adalah makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang kita tahu sebagaimana itu adalah batu nisan yang paling besar adalah. Dan ada sebahagian-bahagian yang kita dapat kenal pasti, yang ada sebahagiannya yang kita langsung tak dapat kenal pasti, tapi berdasarkan pada bentuk batu nisan yang terdapat di sini, kebanyakannya adalah daripada yang milik lelaki lah. Sebab kalau diikutkan dari segi rupa reka bentuk batu nisan itu sendiri dah menunjukkan yang sebagaimana yang 4 segi tepat tu adalah milik lelaki dan juga bentuk bulat. Yang satu lagi yang bentuk pipih tu biasanya milik wanita lah. Dan yang popularnya yang terkenal di kompleks makam Sultan Mahmud ni adalah makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang itu sendiri dan juga makam kucing bertanduk yang terletak di luar kompleks makam. Makam Bendahara Tun Habab. Makam Bendahara Tun Habab terletak di Kampung Makam, iaitu kira-kira 3 km dari bandar Kota Tinggi. Terdapat kira-kira 22 buah makam lama yang menggunakan batu nisan Aceh di dalam kompleks makam dan di sekitar kawasan kompleks makam. Kompleks makam ini menempatkan makam Bendahara Seri Maharaja Tun Habib Abdul Majid Padang Saujana Johor serta 11 makam yang lain. Bendahara Tun Habab Abdul Majid adalah Bendahara Kesultanan Johor yang ke-11. Beliau dikatakan berketurunan Said, yang ini keturunan dari susul galur Rasulullah SAW yang memakai gelaran Habib. Kota Makam Tauhid. Kota Makam Tauhid terletak di Kampung Makam, kira-kira 2 km dari bandar Kota Tinggi. Kota ini telah dibina menggunakan bahan binaan dari Belanda
dan didirikan daripada batu dan simen dengan campuran kulit kerang yang telah dihancurkan. Makam Tauhid telah dibina oleh seorang panglima semasa zaman pemerintahan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil II lebih kurang pada tahun 1570 hingga 1578. Kota ini merupakan ibu negeri Johor yang ke-8 dan pernah menjadi pusat pemerintahan sebanyak 2 kali. Dahulu, Makam Tauhid terkenal sebagai pusat pengajian Islam Nusantara. Pada tahun 1642, Sultan Ali Jalal Abdul Jalil II meninggalkan kota Tauhid kerana tempat tersebut telah diserang penyakit taun dan berpindah ke Pasir Raja. Di sekitar kota ini terdapat beberapa makam yang menggunakan batu nisan Aceh dan salah satu daripadanya dipercayai makam Panglima Tauhid. Bidang arkeologi memainkan peranan paling penting dalam mengkaji serta mencari tinggalan artifak serta khazanah yang menjadi bukti sesebuah sejarah. Kami pasukan pendidik arkeologi daripada dulunya daripada UKM dan Yayasan Warisan Johor pernah buat kajian mula-mula kajian survey arkeologi di sepanjang Sungai Johor sekitar tahun 1995 hingga 2001. Jadi kami buat 2 peringkat. Pertama peringkat fasa pertama peringkat survey dan pada peringkat ini kita cuba mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi dari sudut aspek arkeologi di sepanjang Sungai Johor. Jadi sepanjang kami membuat tinjauan ataupun survey 2 tahun itu, kami dapati bahawa tapak-tapak misalnya di Kota Sayun Pinang, di Kota Tinggi sendiri, di Kampung Makam, Kota Johor Lama, Kota Pancur amat berpotensi untuk dibuat kajian arkeologi secara lebih lanjut. Dan berikutan selepas itu pada fasa kedua sekitar hujung tahun 1990-an, iaitu start 1999, kami cuba buat first excavation di Kota Sayun Pinang. Okey. Kali ini kajian tersebut of course dilakukan dengan kerjasama Yayasan Warisan Johor juga, bersama pakar-pakar daripada UKM, dan kami dapati bahawa rupa-rupanya di Sayun Pinang itu banyak tinggalan-tinggalan arkeologi dan sejarah yang amat penting dan signifikasi tentang sejarah negeri Johor sendiri. Misalnya penemuan-penemuan yang sebelum ni kita tak duga. Contoh penemuan kota, tembok kota yang agak unik kerana tembok tersebut misalnya dibuat daripada batu karang yang jarang ada di tempat lain di Malaysia ini, tapi ada di Sayun Pinang. Itu antara keunikannya. Selain daripada penemuan-penemuan makam-makam lama dan juga artifak, ya. Seawal jam 7.30 pagi, kami serta para peserta program yang lain berkumpul di jeti Sungai Johor yang terletak di Bandar Kota Tinggi untuk menaiki bot. Sebelum itu, kami diberikan taklimat ringkas daripada pihak polis marin berkenaan keselamatan di atas bot semasa menyusuri Sungai Johor sebentar nanti. Upacara pelepasan peserta program telah disempurnakan oleh Ketua Penolong Pengarah Pemuziaman Johor, Puan Nur Aini Bidin. Sekarang ni saya berada di susur Sungai Johor yang mempunyai kepanjangan anggaran 73 km. Sungai Johor ini mempunyai keindahan dan keunikannya tersendiri yang penuh dengan nilai-nilai sejarahnya. Sepanjang Sungai Johor ini pernah menjadi sebuah pusat perdagangan dan pemerintahan Kesultanan dan Kerajaan Melayu Johor pada suatu ketika dahulu. Kota Bukit Seluyut. Destinasi persinggahan pertama kami adalah Kota Bukit Seluyut. Bukit Seluyut terletak berhampiran dengan Kuala Sungai Seluyut dan Selat Medina di Sungai Johor.
Bukit Seluyut ini pernah menjadi pusat pemerintahan Sultan Johor ketiga, Sultan Muzaffar Shah dari tahun 1564 hingga 1570 Masihi, Sultan Johor keempat, Sultan Abdul Jalil Shah I pada tahun 1570 Masihi. Di Bukit Seluyut ini terdapat dua makam, iaitu makam Sultan Muzaffar Shah dan juga makam bendahara Seri Maharaja Tun Ishak Misai. Kampung Pancur. Kampung Pancur terletak kira-kira 14 km dari Bandar Kota Tinggi ke Desaru. Nama Kampung Pancur diambil sempena adanya sebuah pancuran air semula jadi yang terletak di pinggir kampung ini. Pancur menjadi pusat pentadbiran terakhir di Tanah Besar Johor sebelum pusat pentadbiran Kerajaan Johor berpindah ke Riau. Kota Pancur telah dijadikan pusat pemerintahan negeri Johor oleh Sultan Abdul Jalil Shah IV pada tahun 1699 hingga 1720 Masihi, Sultan Johor ke-11 dan paling menarik baginda merupakan Sultan Johor yang pertama dari keturunan bendahara. Menurut seorang Inggeris bernama Vaughan, menggambarkan kota Pancur berbentuk empat persegi yang dibina dari balak dengan ketinggian kira-kira 12 kaki. Pada lebih kurang jam 12 tengah hari, kami sampai di Kampung Johor Lama. Di sini, kami akan menginap selama 2 hari 1 malam di Bob Homestay yang terletak di pesisir Sungai Johor Lama ini. Pada sebelah petangnya pula, aktiviti bersambung dengan aktiviti lapangan mencari artifak-artifak lama yang berkemungkinan terdapat di sepanjang perjalanan menuju ke Muzium Kota Johor Lama. Kota Johor Lama. Kota Johor Lama telah dibina oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II yang merupakan Sultan Johor kedua pada tahun 1540 apabila baginda berpindah dari Kota Sayong. Kota ini telah dibina daripada susunan 3 jenis batu, iaitu granit, batu karang dan batu laterit serta ditambah dengan tanah. Pada hari terakhir program, para peserta diberi peluang melakukan aktiviti gali cari di lapangan arkeologi di kawasan Kota Johor Lama. Para peserta dapat merasai sendiri pengalaman menggali dan mencari tinggalan artifak sejarah yang berkemungkinan tertimbus di dalam tapak berkenaan. Saya rasa seronok lah dapat tahu makam-makam orang dahulu, sultan-sultan. Saya seronok lah pengalaman tu. Saya dapat menimba pengalaman, dapat membuat gali cari. Saya dapat mengetahui makam-makam yang lama tu. Saya juga dapat mengetahui sejarah di Johor ni dengan lebih dekat lagi. Okey, menyentuh mengenai arkeologi pada pendapat saya ia satu bidang yang sudah lama di negara kita. Cuma pendedahannya kurang. Okey, so hari ini mungkinlah ini merupakan satu peluang baik pada semua pelajar. Mungkin di daerah saya pendedahan kurang. Jadi seterusnya mungkin dari sini ni, okey, pelajar boleh didedahkan dengan pelbagai kemahiran, ya. Pada sebelah petangnya, telah diadakan majlis penutup yang telah disempurnakan oleh Penolong Pegawai Daerah Kota Tinggi Muhammad Hafiz Aliman. Pentadbiran Daerah Kota Tinggi amat mementingkan aspek ataupun elemen sejarah dalam melaksanakan pentadbiran Daerah Kota Tinggi. Kita tidak melupakan elemen-elemen sejarah yang mana pelaksanaan dan juga perancangan yang daerah adakan dengan kerjasama jabatan-jabatan yang ada, terutamanya Yayasan Warisan Johor, kita usaha untuk menjaga dan mengembangkan unsur-unsur sejarah dalam daerah ini. Selain itu, majlis juga turut dihadiri Timbalan Pengarah Yayasan Warisan Johor, Kamaruddin Abdul Razak.
Berakhirnya sudah program mengenali arkeologi Sungai Johor pada kali ini. Pelbagai input dan informasi terkini yang menarik dan berguna dapat diisi sepanjang program 3 hari 2 malam di sini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam program akan datang. Salam takzim.